Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, pada hari ini cikgu akan berkongsi dengan pelajar Geografi tingkatan 1 bab 10 bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. Baik, tahukah pelajar Asia Tenggara itu terdapat berapa buah negara? Baik, kita cuba lihat. Okey, ini adalah peta Asia Tenggara. Baik, dari Myanmar, ini nombor 1. Lepas tu 2, 3, 4, 5. Malaysia nombor 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, semua ada berapa buah negara? Ya, Asia Tenggara terdapat 11 buah negara. Dan Malaysia adalah salah satu daripadanya. Baik, kita pergi lihat 10.1 negara-negara di Asia Tenggara. Baik, ini adalah negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Kita cuba lihat. Ini adalah Myanmar. Okay? Dan ini adalah bendera Myanmar. Dan pelajar ketika kamu lihat petunjuk, dia kata yang titik ini, titik hitam ini menunjukkan ibu negara. Okay? Jadi yang Naypyidaw ini melupakan ibu negara kepada Myanmar. Okey. Baik, yang kedua, Thailand. Okey. Dan ibu negaranya ialah Bangkok. Okey. Ketiga, Laos. Ibu negaranya Vientiane. Okey. Seterusnya, Vietnam. Ini bendera Vietnam yang ada satu star di tengahnya. Star kuning. Dan ibu negaranya adalah, ibu negaranya ialah Hanoi. Okey. Seterusnya, Kemboja. Okey, Kemboja benderanya dan ibu negaranya Phnom Penh. Pelajar perlu ingatnya ibu negaranya kerana kadang-kadang dia suka keluar dalam soalan objektif. Okey. Baik, seterusnya ialah Malaysia. Ibu negara kita ialah Kuala Lumpur. Okey, seterusnya kita lihat yang di bawah Malaysia adalah Singapura. Singapura tak ada ibu negara. Singapura. Baik, sekarang kita pergi lihat di sini. Sini adalah Brunei Darussalam. Okey. Dan dia punya ibu negaranya Bandar Seri Begawan. Yang paling panjang. Okey. Dan ini adalah Indonesia. Jika kita lihat negara Indonesia, dia agak luas. Okey. Semua yang warna hijau itu adalah negara Indonesia. Okey. Dan ini adalah benderanya. Satu merah, satu putih. Dan ibu negaranya adalah Jakarta. Baik, yang ini. Nampak tak? Yang sedikit saja yang merah ni. Cikgu cuba besarkan. Jika kamu tak perhati, kamu tak tahu. Ini dia yang warna merah ini. Ialah negara Timor Leste. Timor Leste. Dan ibu negaranya adalah Dili. Baik. Akhir sekali kita lihat yang ini. Iaitu negara Filipina yang terdapat banyaknya pulau-pulau. Ini adalah bendera Filipina. Dan ibu negaranya adalah Manila. Jadi sekarang cikgu sudah tunjukkan 11 buah negara Asia Tenggara dan ibu negaranya. Cikgu haraplah pelajar boleh ingat. Baik, tahukah anda Asia Tenggara juga terbahagi kepada dua, iaitu Tanah Besar Asia Tenggara dan Kepulauan Asia Tenggara. Okey, mana yang dikategorikan dalam Tanah Besar Asia Tenggara? Iaitu
Malaysia, semenanjung Malaysia. Mana Malaysia yang semenanjung Malaysia? Cikgu sudah ajar sebelum. Saya harap kamu belum lupa lah. Ini dia lah. Ini adalah semenanjung Malaysia. Okey, semenanjung Malaysia ini adalah di bawah tanah besar Asia Tenggara. Dan Myanmar, lagi Thailand, lagi Kemboja, Laos dan Vietnam. Semua ini, okey, semua ini adalah tanah besar Asia Tenggara. Baik, sekarang kita lihat kepulauan Asia Tenggara. Tentulah negara itu adalah terletak di pulau. Okey, kita cuba lihat. Iaitu Malaysia, tetapi ialah terhad kepada Sabah dan Sarawak sahaja. Kerana Sabah dan Sarawak ini terletak di Pulau Borneo. Jadi dia adalah kepulauan Asia Tenggara. Dan lagi Singapura. Singapura. Dia sebuah pulau kan. Okey. Dan Brunei Darussalam yang juga berada di Pulau Borneo. Okey, Indonesia. Indonesia juga banyaknya pulau-pulau dia. Dia banyak pulau. Okey, Timor Leste yang ini dan Filipina juga yang terletak di pulau. Okey, jadi semua yang terletak di pulau adalah kepulauan Asia Tenggara. Okey, next kita pergi lihat 10.2. Bentuk muka bumi yang di Asia Tenggara. Baik, bentuk muka bumi yang di Asia Tenggara boleh dibahagi kepada 4, iaitu tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut, dan ini adalah apa? Ini adalah gunung berapi. Terdapat gunung berapi di beberapa kawasan di negara mana? Negara Indonesia dan juga Filipina. Jadi, keempat-empat ini merupakan bentuk muka bumi yang di Asia Tenggara. Jadi, sekarang kita nak lihat satu demi satu. Baik, kita lihat pinggir laut dulu. Semua negara di Asia Tenggara mempunyai pinggir laut. Kecuali Laos. Ingat, kecuali Laos. Kita lihat Laos di mana? Ini dia Laos. Nampak tak? Ini dia Laos. Kamu lihat di sekeliling Laos tu ada laut tak? Kamu cuba lihat di sekeliling Laos ni tak ada laut, betul tak? Jadi kita kata semua negara, jika kamu perhatikan, semua negara itu tepinya ada laut. Kecuali Laos sahaja yang tak ada. Jadi Laos tu dia tak ada pinggir laut. Baik, laut yang terdapat di Asia Tenggara seperti Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Cikgu tunjukkan ya. Ini dia Laut Andaman. Okey. Lepas ni di sebelah kanan semenanjung Malaysia itu ialah Laut Cina Selatan. Di atas Sabah ialah Laut Sulu. Okey. Di sini adalah Laut Sulawesi. Dan di atas Pulau Jawa itu ialah Laut Jawa. Ini merupakan laut yang terdapat di Asia Tenggara. Baik. Pinggir laut di Asia Tenggara cetek. Pinggir lautnya cetek. Okey. Dan dikenali sebagai pentas benua. Pelajar masih ingat pentas benua tak? Pentas benua tentunya ialah yang tidak melebihi 180 meter. Ini dia pentas benua. Okey, ini cikgu pernah ajar ya. Jadi cikgu tak akan terang secara lanjut lagi. Jadi ingatlah pinggir laut Asia Tenggara semuanya adalah dikenali sebagai pentas benua kerana dia tidak melebihi 180 meter. Baik, seterusnya kita lihat tanah pamah. Okey, tanah pamah dia banyak terdapat di delta.
Okey, di delta dan lembah sungai. Ini dia delta. Ingat tak delta? Ini delta. Okey. Ini juga delta. Okey, ini delta. Okey. Di sini ada lembah sungai lah. Yang di tepi Tanah Pama, yang di tepi sungai kita. Okey. Dan kita lihat. Biasanya tempat ini sangat subur. Okey, subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian seperti penanaman padi. Pelajar kamu ingat dalam geografi sebenarnya faktanya selalu sama. Jika sungai ataupun tempat yang di tepi sungai tentunya subur dan tentunya sesuai untuk menanam padi. Ingat ini. Okey? Jadi kamu lihatlah dia sesuai tanam padi. Jika pelajar kamu perhatikan ini. Tengok sini juga ada menanam padi, betul tak? Inilah kerana kawasannya yang di tepi sungai ni tentunya subur. Baik, seterusnya kita lihat dia kata kawasan ini iaitu Tanah Pama berpenduduk padat. Berpenduduk padat maksudnya apa? Maksudnya penduduknya banyak, ramai. Mengapa Tanah Pama penduduknya ramai? Kerana Tanah Pama ini dia sesuai untuk membina apa? Dia sesuai membina pertempatan. Gitu bangunan lah, tempat tinggal kita. Dan juga sesuai untuk membina pengangkutan, jaringan perhubungan, semua sesuai. Jadi di kawasan ini berpenduduk padat. Baik, contohnya delta Sungai Mekong, delta Sungai Irrawaddy dan lembah Minam Chao Phraya. Kamu lihat semua delta, semua lembah ini adalah Tanah Pama dan tempat yang subur. Okey, tanah tinggi di Asia Tenggara terdiri daripada banjaran gunung lipat muda dan banjaran gunung lipat tua. Muda dan tua. Macam mana nak beza? Jika gunung lipat muda, maksudnya gunung yang terbentuk akibat daripada proses mampatan kerak bumi. Ini yang kita sudah belajar di bab 5 ya. Terjadinya gunung. Betul tak? Akibat daripada daya mampatan. Ini ialah sejak 35 juta tahun dikira muda. Jika gunung lipat tua ialah gunung yang terbentuk akibat proses mampatan kerak bumi sejak 200 juta tahun. Itu adalah tua. Dari segi tahun lah, berapa lama. Okey, banjaran tinggi. Cikgu padamkan dulu. Okey, banjaran tinggi berpunca dari banjaran Himalaya. Okey, dari banjaran Himalaya yang di utara dan menanjur ke Asia Tenggara. Bermula di banjaran Arakan Yoma. Cikgu tunjukkan ini lebih jelas. Sebenarnya banjarannya ialah dari sini. Banjaran Himalaya. Lepas tu dia menanjur sampai ke sinilah Arakan Yoma. Okey. Dan banjaran-banjaran lain adalah seperti ada banjaran apa lagi di Asia Tenggara. Baik, adanya banjaran Annam. Ini dia banjaran Annam. Baik, banjaran Bilau Crown yang di Thailand. Dan banjaran Crocker yang di Malaysia. Baik, ini dia. Banjaran Annam yang di Vietnam. Banjaran Bilau Crown yang di Thailand dan banjaran Crocker yang di Malaysia. Baik, seterusnya kita lihat gunung berapi. Kebanyakan gunung berapi adalah terdapat di Indonesia dan juga Filipina. Kerana jika pelajar lihat petunjuk ya, semua lihat petunjuk, di sini dia tunjukkan yang segitiga merah itu adalah gunung berapi. Dan pelajar lihat dalam peta kita, negara Filipina itu terdapatnya segitiga merah. Nampak tak? Filipina dan juga negara Indonesia juga terdapat banyak segitiga merah. Okey? Jadi maksudnya Filipina dan Indonesia terdapat gunung berapi.
Jika kita lihat negara lain, tak ada. Tak ada. Baiklah. Gunung berapi yang masih aktif. Yang masih ada meletup ialah yang di Indonesia ada Gunung Merapi, Gunung Kerinci dan Gunung Krakatau. Cikgu tunjukkan sebenarnya banyak tau. Ini semua ialah gunung berapi yang di Indonesia. Tetapi dalam buku teks dia hanya bagikan beberapa lah. Okey. Pelajar nampak tak? Cikgu highlightkan dia. Okey. Gunung Merapi. Okey. Gunung Merapi di sini. Okey. Gunung Merapi dan Gunung Kerinci. Dan Gunung Krakatau. Dia bagikan kamu 3 ini. Baik, untuk negara Filipina, cikgu tunjukkan petanya. Dia ada Gunung Mayon. Ini Gunung Mayon dan Gunung Pinatubo. Okey. Buku teks bagikan kamu 2 ini. Sebenarnya tahu juga ialah gunung berapinya, Burusan, banyak. Ingatkan yang ikut buku teks. Gunung Mayon dengan Gunung Pinatubo. Baik, sebelum kita masuk ke 10.3, sekiranya anda berasa video cikgu dapat membantu anda, jangan lupa memberikan sokongan dan dorongan kepada cikgu untuk terus menghasilkan video geografi yang seterusnya dengan tekan subscribe dan aktifkan loceng notification. Terima kasih. Baiklah, kita sambung 10.3 iaitu sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. Baik, inilah sungai-sungai dan tasik yang terdapat di Asia Tenggara. Marilah kita lihat sungai dulu. Okey, kita lihat Sungai Mekong. Okey, Sungai Mekong. Baik, ini dia. Sungai Mekong merupakan sungai yang terpanjang di Asia Tenggara. Ini dia Sungai Mekong. Nampak tak pelajar? Okey, ini dia Sungai Mekong. Okey. Dan sungai ini sebenarnya dia adalah berpunca dari dataran Tibet yang di utara. Bukan dia di Laos. Jika ikut buku teks tengok dia hanya bermula di Laos kan? Bukan, cikgu tunjukkan. Sebenarnya dia bermula dari Tibet. Okey, kamu lihat dia bermula dari Tibet. Okey, dan dia mengalir akan melalui negara China. Tengok Yunnan yang di China. Dan lepas tu dia tengok dia masuk ke Myanmar. Okey. Lepas tu sini ialah mana? Thailand. Okey, dan masuk ke Laos. Lepas tu dia mengalir lagi. Okey, dia mengalir lagi sampai pergi ke Kampuchea. Okey, dan akhirnya dia berakhir di mana? Berakhir di Vietnam. Jadi biasanya kita lihat Sungai Mekong dan dia koma tulis Vietnam. Tapi sebenarnya sungai ini agak panjang. Dia mengalir melalui beberapa buah negara Asia Tenggara. Baik, lebih 90 juta penduduk bergantung hidup pada Sungai Mekong, terutama pesawar padi. Jika sungai tentu berkaitan dengan pertanian, terutamanya menanam padi. Baik, kita cuba lihat next. Kawasan lembah sungai adalah subur untuk kegiatan pertanian. Cikgu so katakan jika berkaitan dengan sungai kerana biasanya lembah sungai itu dia sangat subur. Jadi sesuailah untuk kita menjalankan kegiatan pertanian. Lebih 140,000 kilometer persegi padi sawah ditanam di lembangan Sungai Mekong. Lembangan maksudnya tanah pamah yang rendah. Baik, seterusnya kita lihat Sungai Irrawaddy. Baiklah. Sungai Irrawaddy merupakan sungai yang terpenting dan terpanjang di mana? Di Myanmar. Myanmar itu lompat masuk. Okey, inilah Sungai Irrawaddy. Okey, inilah Sungai Irrawaddy. Sungai ini mengalir dari utara hingga ke selatan
dan dia berakhir di Laut Andaman. Okay. Sungai ini merupakan jalan perhubungan dan pengangkutan. Okay. Dan menjadi tumpuan penduduk untuk sumber air. Maksudnya dapatkan sumber air lah untuk minum, masak, dan sumber protein. Sumber proteinnya apa? Inilah sumber protein. Mereka boleh menangkap ikan, sotong, udang, semua ini untuk makan. Jadi itu di dalam geografi kita kata dia adalah sumber protein. Okay. Ini sebenarnya ketiga-tiga ini merupakan kepentingan sungai. Kepentingan sungai. Ini selalu keluar di soalan peperiksaan. Baik, delta Irrawaddy sesuai dijadikan kawasan pertanian, terutamanya penanaman padi. Cikgu so kata, delta, lembah, semuanya ialah sesuai menanam padi kerana subur. Okay, next kita nak lihat Menam Chao Phraya. Menam Chao Phraya ini dia adalah sungai. Tetapi mengapa dia tak ada nama sungai di depan? Kerana dalam bahasa Thailand, Menam itu adalah maksud sungai. Okey, jadi pelajar jangan tulis sungai Menam Chao Phraya. Maksudnya sudah tulis dua sungai lah, sungai-sungai Chao Phraya. Menam membawa maksud sungai. Baik, Menam Chao Phraya merupakan sungai yang terpenting dan terpanjang di mana? Di negara Thailand. Masuk negara Thailand. Lompat-lompat. Okey, inilah Menam Chao Phraya. Sungai ini mengalir dari utara Thailand. Dia mengalir dan masuk ke Teluk Siam. Inilah Teluk Siam. Cikgu tunjukkan. Baik, inilah Teluk Siam. Jadi Menam Chao Phraya ialah yang ini. Dia mengalir masuk ke Teluk Siam. Baik, cikgu padamkan dulu. Okey, lembah Chao Phraya kaya dengan tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Tanah aluvium juga selalunya dia wujud di lembah sungai. Ini jenis tanah yang pelajar mesti tahu untuk mata pelajaran geografi ya. Aluvium ialah untuk padi sawah. Okey. Yang lain tu nanti kamu juga akan belajar lah di bab yang lain. Tanah latrit untuk kelapa sawit dan getah, tanah pasir untuk kelapa, tanah gambut untuk nanas. Okey. Tanah aluvium yang selalu disebut. Tanah aluvium ialah untuk padi sawah. Okey. Mengapa kita kata lembah sungai ini sesuai untuk menanam padi? Kerana dia kaya dengan tanah aluvium yang subur untuk penanaman padi. Ini huraian lah jika kamu nak sebut kepentingan sungai. Okey, sungai ini merupakan jalan pengangkutan utama di Thailand. Kita lihat. Inilah Menam Chao Phraya. Kamu lihat tak? Ada banyak kapal, betul tak? Di Menam Chao Phraya. Jadi kerana sungai ini adalah jalan pengangkutan utamanya. Okey, dan bandar raya Bangkok ini dia terkenal dengan pasar terapung. Apa itu pasar terapung? Ini dia. Nampak tak? Mereka menjual barang di atas sungai kan? Inilah pasar terapung. Dan diberi nama jolokan Venice Timor. Bangkok itu dia ada nama yang lain, iaitu Venice Timor. Mengapa kita panggil dia Venice Timor? Macam mana dengan Venice yang di barat? Inilah sebenarnya Venice yang di barat, iaitu Venice yang di Itali. Tengok lebih kurang sama kan? Begitu meriahnya sungai dia. Jadi kita kata Bangkok itu macam Venice yang di bahagian timur lah. Baik, sungai ini juga penting untuk mengangkut kayu balak. Dan juga barangan pukal.
Barangan pukau maksudnya adalah barangan yang dalam kuantiti yang besar dan banyak. Baik, seterusnya kita nak lihat tasik. Okey, kita lihat ton lesap. Ton le itu juga membawa maksud tasik. Okey, dia membawa maksud tasik. Jadi sap barulah nama dia. Okey, ton lesap. Baiklah. Ton lesap terletak di bahagian barat Kemboja. Ini dia. Dan dia merupakan tasik air tawar semula jadi yang terbesar di Asia Tenggara. Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik penduduk Kemboja. Apa maksudnya keperluan domestik? Ini pun selalu nanti kamu akan jumpalah di dalam geografi. Okey, keperluan domestik maksudnya keperluan harian. Maksudnya kita gunakan air itu untuk minum, untuk masak, mandi, cuci. Itu maksud kegunaan domestik. Ingat ya pelajar? Baik, sistem pengairan berpunca dari tasik ini juga membentuk terusan. Terusan maksudnya sungai buatan. Sungai buatan yang digunakan untuk penanaman padi secara meluas. Dari tasik itu mereka telah membentuk terusan, membentuk sungai buatan untuk kita menanam padi. Baik, perikanan air tawar merupakan kegiatan ekonomi terpenting dan dijalankan sepanjang tahun. Jadi, mereka juga menangkap ikan air tawar di ton lesap. Baik, pada musim kemarau, tasik ini akan menjadi cetek dan kegiatan perikanan giat dijalankan. Maksudnya, mereka menjalankan kegiatan perikanan pada musim kemarau lebih banyak. Baik, tasik ini juga merupakan kawasan pelancongan. Maksudnya, ramai orang juga suka melancong ke ton lesap. Dan kapal dapat mudik ke kawasan tasik melalui Sungai Mekong untuk membawa pelancong. Jika kamu lihat, jadi kapal ini dia bolehlah masuk melalui Sungai Mekong sampai ke ton lesap. Baiklah, sekarang kita lihat tasik yang terakhir yang terdapat di dalam buku teks anda, iaitu Danau Toba yang di Indonesia. Baik, sekali lagi perkataan danau itu dalam bahasa Indonesia juga membawa maksudnya tasik. Okey, jadi kamu tak nampak ada tasik di depannya, tak ada kata tasik Danau Toba, tak ada. Okey, kita hanya sebut Danau Toba. Baik, Danau Toba dia terletak di Sumatera Utara. Ini adalah Pulau Sumatera. Okey, jadi Danau Toba di sini. Dia di Sumatera Utara dan dia terkenal sebagai kawasan pelancongan. Ramai orang suka melancong ke sana. Baik, tasik ini dia terbentuk di kawasan pergunungan. Maksudnya dia di atas gunung, tengok tasik ini. Tasik ini merupakan tasik vulkanik. Jika pelajar nampak vulkanik, tentulah dia berkaitan dengan fenomena gunung berapi. Jadi tasik vulkanik itu dia terbentuk selepas letusan gunung berapi. Ini. Selepas letusan gunung berapi. Dan dia terbentuk akibat ledakan gunung berapi antara 73,000 hingga 75,000 tahun yang lalu. Jadi sudah lama. Saiz Danau Toba ialah 100 km panjang dan 30 km lebar serta dianggarkan sedalam 500 meter. Menjadikannya adalah tasik vulkanik yang paling dalam di dunia. Terdapat sebuah pulau yang besar di tengah-tengah tasik ini. Pulaunya nama Pulau Samosir.
yang terbentuk akibat pergerakan magma di bawah tasik. Inilah Pulau Samosir. Tasik ini membekalkan sumber air untuk keperluan domestik dan juga aktiviti pertanian. Maksudnya selain daripada menjadi kawasan pelancongan, inilah kepentingan tasik tersebut. Baik, jadi inilah semuanya sungai-sungai dan tasik yang terdapat di Asia Tenggara. Baik, terima kasih kerana menonton video cikgu. Kali ini cikgu telah sediakan kuis yang sangat menarik dalam bentuk word world. Jadi cikgu berharap kamu semua boleh cuba menjawab. Linknya cikgu telah letakkan di description video. Jangan lupa sokong cikgu dengan tekan like, share dan subscribe channel cikgu. Bye-bye, kita jumpa lagi di video yang seterusnya.